Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت العلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء لخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama kita berada di rumah Allah, menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah, dan seterusnya kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan perhimpunan kita diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ini kita sambung pada hadis yang ke-21 di bawah tajuk istiqamah dan iman. Ini tajuk besar, tajuk berat. Hadis ke-21, istiqamah dan iman. Tajuk berat. Tengok nanti, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Amr, dan ada riwayat lain mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Katanya, aku berkata, ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ucapkanlah sesuatu perkataan kepadaku, yakni mengenai Islam, di mana aku tidak bertanyakan kepada seorang pun melainkan kepadamu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, dan kemudian hendaklah kamu beristiqamah dengannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Hadis pendek ya. Baik. Hadis ini yang ke-21 di bawah tajuk istiqamah dan iman. Bila mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanyakan kepada Nabi, minta kepada Nabi satu ungkapan ataupun satu ucapan yang mana tidak diminta ataupun tidak ditanyakan kepada seorang pun melainkan kepada Nabi sahaja. Maka Nabi SAW berikan ucapan tersebut. Nabi kata, ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, thumma istaqim, kemudian istiqamahlah, hendaklah kamu beristiqamah dengannya. Baik, kita akan baca syarah hadis nanti. Sebelum tu kita akan tengok siapakah perawi hadis yang dinamakan sebagai Abu Amr ataupun Abu Amrah. Nama beliau adalah Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah bin Abi Rabi'ah bin Al-Haris bin Malik bin Hatib bin Jusham Al-Thaqafi Al-Taifi. Beliau telah memeluk Islam beliau telah memeluk Islam ketika mana meriwayatkan hadis ini. Al-Hafiz Ibn Hajar mengatakan bahawa Sufyan bin Abdullah telah memeluk Islam
bersama dengan utusan bagi Bani Thaqif yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana Abi Sufyan Sufyan bin Al-Haris ni Sufyan bin Abdullah Al-Haris ini Al-Thaqafi ini berjumpa dengan Nabi SAW berdasarkan hadis ini pada awal permulaan Islam dia. Dengan ucapan inilah bila mana Rasulullah kata qul amantu billah, katakanlah wahai Sufyan, amantu billah, kamu beriman kepada Allah, sumastaqim, dan istiqamah dengannya. Ketika itulah dia mulakan Islam. Baik. Sayyidina Umar telah melantiknya, Sayyidina Umar pernah melantik Sufyan bin Abdullah ini. Sufyan ni bukan Abi Sufyan dia ada beberapa orang yang nama sama zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling banyak digunakan Abdullah lah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar. Nama Abdullah ni paling banyak digunakan. Nama Osman pun banyak digunakan juga. Nama Sufyan pun banyak di kalangan orang. Ini nama-nama Arab Quraisy. Nama-nama Arab Quraisy. Kalau zaman kita ni tak guna dah nama-nama klasik macam ni. Semua nama-nama moden saja. Baik. Jadi ini Sufyan bukan yang Sufyan yang kita kenal, yang terkenal. Nama dia Abi Sufyan bin Harb. Suami kepada Hindun binti Utbah. Yang mana terbunuh dalam peperangan Uhud. Bukan Abi Sufyan yang perang Nabi tu. Bukan Sufyan tu, Abi Sufyan tu. Tapi ini Sufyan bin Abdullah, seorang sahabat Nabi SAW. Dia hanya meriwayatkan hadis ini sahaja. Hadis ini sahaja yang diminta kepada Nabi, qul amantu bi, yang Nabi jawab pada dia, qul amantu billah tsumma istaqim. Dan pada zaman Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab pernah melantik dia untuk menguruskan hal urusan dengan zakat, sedekah dan lain-lainnya, tapi di wilayah Taif. Sebab tu nama panjang dia Al-Thaqafi, daripada Bani Thaqif, dan Al-Taifi. Al-Taifi, dia orang Taif. Satu tempat ataupun satu wilayah yang pernah dijejaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ceritanya ataupun sejarahnya penuh dengan keperitan, penuh dengan kesedihan. Tuan-tuan kalau yang pernah pergi, tuan-tuan tahu dah, yang pernah menunaikan umrah ataupun haji, yang pernah pergi ziarah. Sebab Taif ni di luar Mekah. Kalau dulu nak pergi memang kadang-kadang tak boleh sebab di permit lain. Siapa yang pergi umrah pakai pakai visa umrah, siapa pergi umrah pakai visa umrah, dia tak boleh pergi Taif. Pakai visa haji pun sama juga tak boleh pergi Taif. Tapi sekarang ni dah banyak kelonggaran, dah boleh pergi umrah pakai visa pelancong. Macam baru ni saya pergi umrah 2 bulan lepas, bulan 8, saya pergi umrah pakai visa pelancong. Dan kebanyakannya orang pakai visa pelancong, lebih mudah, pergerakan tu lebih mudah. Tapi dia ada pro and con lah antara visa pelancong dengan visa umrah ni. Kalau visa pelancong ni dia bebas, dia boleh keluar daripada wilayah Mekah tu. Jadi Taif yang kita sebutkan malam ni, Taif ni kampung asal Bani Thaqif ataupun sahabat Nabi perawi hadis ni, Sufyan bin Abdullah ni, suatu tempat yang pernah dijejaki oleh Nabi SAW, yang kita sebutkan tadi penuh dengan penderitaan dan penuh dengan kesedihan. Pernah ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Aisyah pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, sepanjang hidup Nabi, sepanjang hidup baginda, apakah peristiwa yang sangat-sangat memberi kesan ke dalam hati Nabi? Maka Nabi jawab adalah peristiwa Taif. Nabi jawab adalah peristiwa Taif. Sebab ketika mana Nabi SAW bergerak daripada Makkah ke Madinah, daripada Makkah ke Taif, keluar daripada Makkah nak menuju ke Taif itu, Nabi pergi tu, perjalanan Nabi tu dalam keadaan sedih. Nabi pergi tu, Nabi keluar tu dalam keadaan Nabi tengah sedih. Nabi sedang bersedih. Pertama kerana kewafatan isterinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan yang kedua, kerana Nabi telah hilang orang yang paling disayangi, orang yang paling banyak menyokong dakwahnya.
iaitu Abu Talib, bapa saudara dia. Walaupun tidak ikut sama Nabi beriman, tetapi dialah yang paling banyak menyokong Nabi SAW, paling banyak melindungi dan menyelamatkan Nabi. Ni hari ni hari Maulid Rasul kan. So kita ambil sikit ibrah pengajaran daripada Maulid Rasul ni, cerita sikit perjalanan hidup Nabi SAW kaitan dengan kampung asal perawi hadis yang kita bacakan pada malam ini. Baik. Jadi kenapa Nabi kata peristiwa Taif adalah satu peristiwa yang sangat memberi kesan yang mendalam dalam jiwa Nabi? Kerana ketika itu dinamakan tahun itu ataupun waktu itu berlaku, perjalanan Nabi ke Taif itu dikatakan Yaumul Hazin, ataupun tahun kesedihan. Nabi kehilangan isteri yang tercinta, juga yang banyak menyokong Nabi, juga banyak memberikan semangat kepada Nabi. Daripada awal mulanya dakwah itu, kemudian Nabi pula kehilangan bapa saudaranya Abu Talib. Tuan-tuan kalau buka sirah panjanglah cerita Nabi dengan Abu Talib ni daripada kecil lagi. Nabi daripada kecil lagi sampailah Nabi dilantik menjadi Rasul. Kemudian Nabi berdakwah di Mekah dan sebagainya. Siapa orang yang berada di belakang Nabi? Tak lain tak bukan Abu Talib. Nak harapkan pakcik-pakcik yang lain, nak harapkan orang-orang yang lain, kebanyakannya yang memusuhi Nabi SAW. Dan daripada kita cuma ada 5 ataupun 6 orang sahaja, 5 ataupun 6 orang sahaja yang beragama Islam secara senyap-senyap yang bersama dengan Nabi, bersama dengan perjuangan Nabi. Baik, ringkas cerita, Nabi SAW pergi ke Taif. Dan Taif kita tak nak cerita panjang lah, tak nak cerita panjang tentang Taif. Nabi pergi ke Taif dengan niat semata-mata, dengan harapan semata-mata mudah-mudahan Bani Thaqif ini yang duduk ataupun yang berada di Taif ini, mereka akan menerima dakwah Nabi. Dengan sangkaan mereka akan menerima dakwah Nabi. Sampai di Taif, ringkas cerita, hari pertama, hari kedua bila mana Nabi dakwah, mula-mula orang menganggap Nabi ni pertama orang asing. Satu dah. Yang kedua, orang asing ni pandai-pandai buat benda-benda baru. Pandai-pandai bawa benda baru, ajaran baru, meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka selepas hampir seminggu Nabi SAW berada di Taif, akhirnya mereka tak tahan dah. Muhammad ini dah buat benda pelik-pelik dah. Menghasut orang, mengajak orang kepada menyembah selain daripada Lata dan Uzza dan sebagainya, meninggalkan agama nenek moyang mereka. Dikata Nabi Muhammad dah mengarut. Maka mereka mula start memboikot Nabi, menghalau Nabi keluar daripada bandar Taif. Keluar daripada bandar Taif. Jadi Nabi pun keluar. Nabi pun keluarlah, tetapi bukan keluar dengan selamat. Bukan keluar begitu saja, bukan lenggam begitu saja. Sepanjang perjalanan nak keluar daripada perkampungan Taif tu, perkampungan Bani Thaqif tu, berbaris ramai orang duk berayuh, orang kampung berayuh ni, ada yang pegang batu, ada yang pegang selipar lah tersebut kan. Ada yang pegang kasut, ada yang pegang kayu dan sebagainya. Semua dibalingkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar dalam keadaan Nabi dicaci maki. Nabi keluar dalam keadaan Nabi sedang luka parah. Nabi keluar dalam keadaan muka Nabi, badan jasad Nabi berdarah-darah. Dan ketika itu hanya bertemankan Zaid bin Harithah. Kalau ingatan saya Zaid bin Harithah, orang kedua yang orang yang menemani. So Nabi berdua, orang menemani Nabi SAW. Dan mereka keluar daripada kampung Taif dan berhenti di suatu tempat. Tempat tu saya lupa nama dia, tapi kalau tuan-tuan pergi Taif, tempat tu masih ada. Dan Nabi berhenti berehat. Tempat tu asalnya adalah satu perkampungan, kebun yang dimiliki oleh Utbah bin Rabi'ah. Satu kawasan kebun, dan Nabi berehat di kebun tu. Dan disitulah Nabi bermunajat, Nabi berdoa. Doa yang sangat sayu. Doa yang Nabi minta tu, doa kalau tuan-tuan baca memang sangat sayu lah. Saya kalau bila cerita bab Taif ni memang sangat-sangat, kadang-kadang tak sampai hati nak cerita, memang sedih. Bila mana Nabi angkat angkat tangan, Nabi berdoa, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Nabi
Nabi nak kata Nabi ni, dia angkat tangan doa ni bukan nak minta Allah turunkan azab, tidak. Ya Allah, turunkanlah azab, timpakanlah azab pada orang yang telah menyakiti aku. Tidak, Nabi tak buat macam tu. Nabi malah Nabi angkat tangan, Nabi doa, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Aku mengadu padamu ya Allah akan kelemahan diriku. Nabi disalahkan diri dia balik. Kelemahan diri dia dalam nak berdakwah kepada Nabi. Mungkin Nabi menganggap mungkin tekniknya salah, caranya salah. Masuk kampung orang mungkin kalau bahasa kita tak bagi salam lah. Tapi bukan Nabi macam tu. Nabi dengan penuh dengan adab sebagainya. Tapi Nabi mengadu kepada Nabi mengadu kepada Allah SWT tu bukan minta Allah timpakan azab kepada orang-orang Taif. Bahkan Nabi dalam doa Nabi berharap moga akan lahirlah di kalangan zurat-zurat orang-orang Taif ni, di kalangan mereka-mereka yang beriman dan sebagainya. Maka terbukti antara orang-orang Taif yang datang berjumpa dengan Nabi dan beriman kepada Nabi SAW, iaitulah Sufyan bin Abdullah bin Al-Haris bin Abi Rabi'ah bin Al-Haris Al-Thaqafi Al-Taifi. Sahabat ini yang kita baca pada malam ini, berkat dengan kesabaran Nabi SAW. Tempat yang Nabi bermunajat tu masih ada lagi. Saya dah pergi dah tengok tempat tu. Dan batu, ada satu batu, kawasan tu ada satu batu tempat Nabi meletakkan siku. Nabi letak siku macam ni. Maksudnya Nabi dalam keadaan berehat dan batu tu berlekuk. Batu tu berlekuk bila mana Nabi letakkan siku di batu tersebut. Batu tu menjadi lembut macam cushion. Macam cushion kita, macam sofa kita, jadi lembut. Berikan untuk Nabi berehat dan Nabi bermunajat di situ. Tu ringkas ceritalah. Jadi inilah kisah Taif, kampung asal Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi Al-Taifi. Dia beriman dengan Nabi, beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi minta kepada Nabi, ya Rasulullah, kulli fil Islam, ceritakan kepada aku, bagi tahu kepada aku satu perkataan, satu ungkapan dalam Islam yang tidak pernah orang tanya ataupun tidak pernah aku tanya kepada orang lain melainkan kepada engkau sahaja. Dia bangsa Arab ni, bangsa Arab ni, sebelum awal Islam kita tahu Arab ni keras hati dia. Baik Mekah ataupun Madinah, Arab Quraisy ni memang hati dia keras. Sampai sekarang pun kalau tuan-tuan tahulah perangai. Sebab itulah kata ulama, kebanyakannya para nabi ni diturunkan, keseluruhan para nabi turunkan, semuanya datang daripada bangsa Arab. Tak ada lagi kita jumpa Rasul Melayu, bangsa Melayu tak ada. Yang sesat tu ada lah, yang jadi sesat tu Rasul Melayu tu. Tapi kebanyakan semua turun dalam bangsa Arab. Selama nak betulkan hati, nak lembutkan hati orang Arab ni payah. Bahkan depan Nabi pun kadang-kadang ucapan mereka pun kadang-kadang menyebabkan sahabat-sahabat lain nampak antara Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bila mana ada sahabat yang cuba nak menarik Nabi, cuba nak peluk Nabi, cuba nak angkat tangan kepada Nabi. Kadang-kadang Nabi kata biarkan. Nabi tahu setiap orang ni dia ada karakter masing-masing, dan dia tahu Arab ni macam mana perangai dia, macam mana keras hati dia. Berdepan dengan Nabi pun masih lagi kurang adab mereka. Baik. Tetapi Sufyan bin Abdullah ni, kalau tengok dari sudut bahasa ni nampak macam tinggi lah, cakap Nabi tu, cakap kepada Nabi. Tetapi akhirnya dia dengan hadis ini jugalah, dengan ucapan tersebutlah dia masuk Islam. Nabi kata apa? Qul amantu billah tsumma istaqim. Pertama Nabi pesan kepada dia, berimanlah kepada Allah. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian fastaqim. Hendaklah kamu istiqamah. Istiqamah dengan iman itu. Apa makna istiqamah? Istiqamah ni bahasa Arab. Istiqamah ni adalah bahasa Arab. Bahasa Melayu tak ada lah. Bahasa Melayu yang kita nak yang nak letakkan istiqamah ni tak ada. Cuma kita boleh terjemahkan istiqamah ini adalah tetap. Istiqamah ni adalah tetap ataupun lurus, berada di jalan yang lurus, yang selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah kita ni istiqamah, berada di jalan yang lurus. Ihdina, tunjukkan aku, ihdinas sirat, tunjukkan kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan supaya aku istiqamah dengan agama.
istiqamah dengan iman, istiqamah dalam ibadah dan sebagainya. Jadi istiqamah ini tetap berada. Bahkan istiqamah ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sebut dalam apa nama? Allah sebut dalam surah Hud, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Oleh itu hendaklah engkau wahai Muhammad sentiasa tetap teguh di jalan yang betul sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Fastaqim ni, istaqim ni, dia adalah kalau dalam bahasa Arab didatang dengan fi'il amar. Datang dalam perbuatan apa? Perintah perbuatan. Dalam fi'il perbuatan. Jadi dia merupakan arahan daripada Allah Subhanahu, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umir. Istiqamahlah kamu, teguh tetaplah kamu dengan apa yang telah diperintahkan kepada kamu. Apa saja yang Allah perintahkan kepada kita, hendaklah kita istiqamah. Sebab itulah kita sebutkan tadi, tajuk ini agak berat. Ramai orang yang mendirikan solat, tetapi tak ramai orang yang boleh istiqamah menjaga solatnya. Ramai orang yang boleh membaca Al-Quran, tetapi tak ramai orang yang boleh istiqamah dalam pembacaan Al-Quran. Ramai orang yang boleh menghidupkan sunnah Nabi SAW, boleh mengamalkan sunnah Nabi SAW, tapi tak ramai orang yang boleh istiqamah dalam nak mengamalkan sunnah Nabi SAW. Bab istiqamah ni sangat berat. Tak kira siapa pun, yang bercakap saya sendiri pun sama juga. Bab istiqamah ni memang satu perkara yang amat berat, satu perkara yang susah kita nak lakukan. Cakap memang kita boleh cakap, awal-awal memang kita boleh buat. Time ada semangat kita buat, time ada semangat, time ada datang dia punya rajin dia, kita boleh buat. Tapi datang malasnya, datang lembeknya, macam-macam lah dia punya kerenai apa semua, kita tinggal lah. Tak kira siapa pun, sama lah saya yang bercakap pun, time rajin kita buat. Inilah dikatakan agama kita, iman kita ni mengikut kepada suasana. Agama kita, iman kita ni bergantung kepada suasana. Time Maulidur Rasul, pakar-pakar berarak selawat sallallahu ala Muhammad, semangat kan? Semangat cintakan Nabi, cintakan Rasul, cintakan para sahabat dan sebagainya. Semangatlah, bagus, benda tu bagus. Ada semangat, ada juga kita nak ingat tentang Nabi, peristiwa Maulid dan sebagainya, semangat. Tapi adakah hari itu sahaja untuk kita nak bersemangat dengan Nabi? Adakah hari itu 12 Rabiul Awal, hari ini sahajakah untuk kita nak mengadakan hari memperingati Nabi, hari berselawat kepada Nabi, hari memperingati sejarah perjalanan, sirah perjalanan kehidupan Nabi? Jadi sebab tu benda istiqamah ni benda satu yang sangat berat, sangat sukar untuk kita lakukan. Sebab itulah Nabi SAW ajarkan kepada sahabatnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bila mana Muaz minta kepada Nabi, ya Rasulullah, usi ni, wasiatkan kepada aku supaya aku dapat beramal ataupun berpegang dengannya. Maka Nabi pegang Muaz, Nabi peluk Muaz, Nabi kata uhibbuka ya Muaz. Lepas tu Nabi sebut apa? Jangan kamu tinggalkan, Nabi kata aku cinta kepada kamu ya Muaz, demi Allah aku cinta kepada kamu, dan kamu jangan sesekali kamu tinggalkan membaca doa selepas salat, doa yang berbunyi Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa istiqamah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mintalah kepada Allah 3 perkara. Kata Nabi SAW kepada Muaz, kamu jangan lupa setiap kali lepas salat, jangan sesekali kamu tinggal membacakan doa ini. Doa minta kepada Allah 3 perkara. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah ya Tuhan kami, bantulah aku, tolonglah aku dalam mengingatimu. Minta kepada Allah supaya Allah tolong kita sentiasa mengingati Allah. Kita nak istiqamah dalam berzikir ni, kita nak istiqamah dalam sentiasa mengingati Allah ni,
Time berada dekat masjid, kita ingat Allah. Time bersama dengan orang-orang alim, kita ingat Allah. Time berada dalam program-program agama, majlis-majlis agama, kita boleh ingat Allah. Kita boleh berzikir kepada Allah. Time kita sibuk dengan hal dunia, sibuk dengan urusan kerja kita, sibuk urusan dengan keluarga kita, sibuk dengan apa-apa urusan sekalipun, adakah kita boleh istiqamah sentiasa mengingati Allah ataupun tidak? Kita tengok apa yang berlaku dalam peristiwa kalau kita tengok bagaimana istiqamahnya para nabi, istiqamahnya para nabi dalam sentiasa mengingati Allah, baik susah ataupun senang. Contoh kita ambil satu, Nabi Ibrahim AS. Bagaimana istiqamahnya Nabi Ibrahim AS, dah dicampak dalam api. Nabi Ibrahim dah ditangkap, dicampak, dihumban dalam api. Api bukan macam api kita tengok api orang bakar sampah tu tak. Api ni api besar gunung. Burung pun tak boleh lalu terbang ke atas. Burung lalu terbang jadi burung panggang, grill terus. Burung pun tak boleh nak terbang ke atas. Punyalah besar api yang dijalakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Tetapi apakah yang ditunjukkan contoh kepada kita oleh Nabi Ibrahim adalah istiqamah dalam sentiasa mengingati Allah. Dalam api pun Nabi Ibrahim berdoa, minta berzikir kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dalam susah ataupun senang, ketika mana dia diazab ataupun dibakar oleh Namrud dan juga tentera-tenteranya, tetap dia sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain pula para nabi, Nabi Yunus alaihissalam, contoh yang mana Allah berikan kekayaan kepadanya, anak pinak yang ramai, harta bergedung-gedung, dengan kebun dan beratus ekarnya, kebun yang amat luas. Bila mana Allah uji Nabi Ayub alaihissalam, Allah berikan sakit kepadanya, dan semua ladang-ladang ataupun kebun-kebun yang musnah dan sebagainya. Tetapi sedikit pun Nabi Ayub alaihissalam tidak lari daripada kufur, daripada nikmat Allah Subhanahu taala, sentiasa mengingati dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun dia tidak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Hanya disebutkan dalam Al-Quran, hanya disebutkan Nabi Yunus dia tak mengeluh. Cuma dia kata anni massanyad dur. Rabbi anni massanyad dur, aku ditimpa sakit. Wa anta arhamur rahimin, dan sesungguhnya engkau Maha Rahman lagi Maha Rahman lagi Maha Rahim. Itu sahaja ungkapan daripada Nabi Yunus setelah bertahun-tahun. Ada juga mengatakan selama 17 tahun Nabi Ayub ditimpa sakit. Anaknya semua meninggal, anaknya semua mati, ada isterinya yang lari. Ini mengikut riwayat seorang riwayat. Ada beberapa orang isteri saja yang duduk bersama dengan Nabi Ayub AS. Akhirnya Allah kembalikan balik kesihatan Nabi Ayub. Allah sembuhkan balik penyakit Nabi Ayub, dan juga ni Nabi yang lain juga, Nabi Yunus AS. Jadi Nabi Ayub ni Nabi Yunus AS ditelan oleh ikan nun. Ditelan oleh ikan. Ada kata bukan ikan nun, nama dia bukan ikan nun, saya lupa ada nama ikan yang lain. Allah sebut dalam Al-Quran, zikir Nabi Yunus alaihissalam selama dia berada dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tuan-tuan, boleh tak kita nak istiqamah diri kita ni dikala kita susah ataupun kita senang? Bukan hanya kita berada dalam masjid, kita istiqamah ingat pada Allah, zikir pada Allah. Bukan hanya kita istiqamah ingat Allah, zikir pada Allah ketika mana kita bersama dengan orang-orang alim dan sebagainya dalam program-program agama dan sebagainya. Tetapi kita nak sentiasa istiqamah mengingati Allah sepanjang masa, apa sahaja keadaan, siang dan malam. Sebab kita sebutkan tadi, istiqamah ni satu perkara yang sangat berat. Istiqamah adalah satu perkara yang sangat berat. Cakap boleh, kita sendiri pun nak amal memang agak susah. Itu istiqamah yang pertama.
Istiqamah yang kedua adalah istiqamah dalam beribadah. Tadi pun tadi sentuh sikit, istiqamah dalam beribadah. Dan yang ketiga adalah istiqamah dalam berdakwah. Saya bukan pendakwah. Kita semua berpotensi untuk jadi pendakwah. Dan kita ni memang pendakwah. Sebab dakwah ni banyak. Dakwah ni luas. Bukan yang duduk atas meja pegang mikrofon ni berdakwah, tidak. Bukan itu saja dikatakan sebagai pendakwah. Yang susun selipar masjid dekat masjid, pendakwah. Yang pakai baju jubah, yang pakai serban, yang pakai baju Melayu, berjalan kaki, juga dia mempamerkan, dia menunjukkan itu salah satu cabang dakwah. Orang tengok, oh ni, oh masjid, ahli masjid datang. Aku bila pula nak jadi macam dia? Aku bila pula nak melangkah kaki ke masjid? Dia nampak senang je. Mungkin dengan asbab kita, yang istiqamah pergi ke masjid solat berjemaah tu, orang lain nampak, jiran-jiran nampak ni, mereka akan terdetik untuk sama-sama dengan kita. Istiqamah dalam apa lagi? Dalam berdakwah ni banyak caranya. Muazzin dengan caranya berlaungkan azan, istiqamah. AJK masjid dengan caranya menyusun jadual-jadual kuliah, program-program agama dan sebagainya. Orang-orang kampung, ketua kampung, pemimpin masyarakat masing-masing ada peranan dalam bidang dakwah, untuk nak mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara sekalipun. Dengan apa cara sekalipun. Mujahidin, pejuang-pejuang ni, mereka menegakkan dakwah ini dengan pedang, dengan senjata, berperang fi sabilillah. Zaman kita tak ada lah. Kalau para alim ulama, guru-guru ni, mereka berdakwah dengan ilmu mereka, dengan pengajian, dengan kitab-kitab dan sebagainya. Kita yang level-level orang awam ni, ada peranan masing-masing, ada tugas masing-masing, ada kemampuan dan keupayaan masing-masing. Tugas kita sampaikan Islam, sebarkan Islam, dakwahkan kepada mereka. Tetapi yang paling penting, istiqamahlah kita dalam berdakwah, sebagaimana yang ditunjukkan contoh kepada kita oleh Nabi Nuh AS. Berapa lama tuan-tuan? 950 tahun. Nabi Nuh AS kita berhenti dulu.
Baik, kita sambung sikit. Yang ketiga ialah istiqamah kita dalam berdakwah. Contohnya telah ditujukan oleh Nabi Nuh AS. Nabi Nuh AS, bagaimana baginda Nuh AS istiqamah dalam berdakwah selama 950 tahun. Ada tak orang yang umur 950 tahun sekarang? Kan? 950 tahun usia dakwah Nabi Nuh AS. Hanya beberapa orang, tak sampai 100 orang. Ada riwayat mengatakan 80 orang, 82 ataupun 83 orang saja yang ikut dakwah Nabi Nuh AS. Orang yang terdekat daripadanya pun, yang bersama dengan Nabi, yang terdekat dengan Nabi Nuh pun, anaknya, isterinya pun tidak menerima dakwah Nabi. Diceritakan dalam Al-Quran. 950 tahun Nabi Nuh AS bersabar dalam berdakwah. Kita berapa lama kita berdakwah? Berapa lama kita jadi orang masjid? Berapa lama kita sampaikan pesan? Berapa tahun kita bagi nasihat? Bagi pesanan dan sebagainya. Berapa lama kita berdakwah? Nak bandingkan dengan usia dakwah Nabi Nuh AS 950 tahun. Bukan masa yang sedikit, bukan masa yang singkat. Itu pun yang ikut berapa kerat je. Begitu istiqamahnya Nabi Nuh AS, dan berkat istiqamah itulah sampai ke hari ini kita hidup dapat bertuhankan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah. Berkat kesabaran istiqamahnya para nabi menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah Islam. Itu juga para nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka istiqamah dalam berdakwah, perjuangan mereka. Kita dapat Islam pada hari ini. Kalau tak, apa agama? Kalau taklah kerana mereka, apa agama yang kita anuti sekarang ni? Kat manalah kedudukan kita, tempat kita buat masa sekarang ni? Kalau tidak dengan kesabaran mereka, kalau tidak dengan istiqamah mereka. Bukan senang tuan-tuan, bukan senang. Kerja dakwah ini, kerja agama ni banyak ujiannya. Kita nak istiqamah dengan diri kita sendiri pun satu benda ujian yang berat juga. Sebab tu kita sebutkan tadi, tajuk ni tajuk yang berat. Nak istiqamah untuk diri sendiri dulu. Istiqamah dalam beribadah, diri sendiri dulu nak istiqamah dulu, pun dah rasa berat. Apatah lagi kalau kita nak istiqamah dalam kerja-kerja dakwah. Hari ni bagi pesan, tak dengar cakap. Esok pesan lagi, tak nak dengar cakap. Esok ajak lagi dia lagi. Dakwah lagi dia lagi. Hari ni jemput buat kuliah, orang tak datang. Esok buat kuliah lagi, orang tak datang. Buat majlis lagi, bagi makan pula, bagi itu, bagi ini. Jemput pula siapa-siapa yang famous ke apa ke kan, orang tak datang. Kerja dakwah macam mana sekalipun kena teruskan. Kerja dakwah macam mana sekalipun tetap kena teruskan. Macam mana kesabaran Nabi SAW dalam berdakwah, yang kita ceritakan awal tadi dalam peristiwa Taif, Nabi di balik batu sampai berdarah-darah,
berkocak darah Nabi dalam kasut, berkocak darah Nabi dalam kasut baginda. Sehingga itulah datangnya malaikat Jibril turun. Bukan malaikat Jibril, malaikat penjaga gunung turun berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku angkat gunung ni hempap kepada orang-orang Taif ni yang tidak mahu menerima dakwah, yang telah menyakiti kamu, yang telah paling batu kamu. Angkat gunung ni, campakkan ni. Sampai malaikat tak tahan. Malaikat pun tengok tak tahan. Malaikat pun tengok menyirat darah. Tapi apa kata Nabi? Biarkan mereka. Mereka tidak tahu, mereka tidak faham. Dan suatu hari akan lahir daripada kalangan mereka orang-orang yang akan beriman kepada Allah. Terbukti dengan kesabaran Nabi dalam berdakwah di Taif itu, lahirlah sahabat-sahabat di kalangan orang mereka yang datang daripada Taif, yang datang daripada Bani Thaqif. Ini hebatnya kesabaran dan dakwah, istiqamah. Macam mana kita nak istiqamah dalam berdakwah. Macam sebutkan tadi, istiqamah ni adalah perintah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang menegaskan keyakinannya dan berkata qalu rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan dia berpegang teguh istiqamah dalam pengakuan tauhidnya, dalam pengakuan imannya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan diturunkan kepadanya para malaikat. Orang yang sentiasa beristiqamah dalam ibadah, dalam amalannya, dalam imannya, dalam tauhidnya, malaikat akan jaga dia. Istiqamah dalam buat kebaikan, malaikat akan jaga dia. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut. Malaikat jaga. Orang istiqamah ni malaikat jaga. Wala tahzanu, dan jangan berduka cita. Malaikat jaga, dan Allah pesan kepada kita, wala tahzanu, wala takhafu wala tahzanu, jangan kamu sedih. Orang tak datang masjid, dah sebarkan dah dalam grup WhatsApp, dah bagi tahu dah malam ni ada ceramah contoh. Dah bagi tahu dah ada program perdana. Dah bagi tahu dah kita ada gotong royong hujung minggu ni. Nak bersihkan masjid ke apa semua. Dah bagi tahu dah kita nak minta infak sumbang, dana pembinaan masjid apa semua. Kita dah bagi tahu dah. Dakwah macam-macam cara kita dah buat. Melalui grup WhatsApp, masuk Facebook dan sebagainya. Macam-macam cara dakwah zaman sekarang ni kan. Jangan sedih tuan-tuan. Istiqamah dia. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan berduka cita. Tapi sebab apa? Sebab apa? Akhirnya orang yang beristiqamah ni, Allah jadi apa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang istiqamah ini, jannati allati kuntum tu'adun, syurga yang telah dijanjikan kepada mereka. Syurga, bila sebut syurga ni tak sama dengan dunia. Syurga, bila sebut benda syurga, Allah nak bagi syurga ni benda yang takkan sama sebiji pun dalam dunia ni yang ada ni. Namanya sama tapi nikmat yang berbeza. Bila sebut orang yang istiqamah dalam imannya, bila kita sebut orang istiqamah dalam dakwahnya, bila kita sebut orang istiqamah dalam kebaikannya, orang ini Allah kirim malaikat kepadanya. Satu. Dan Allah pesan, jangan kamu takut dan jangan kamu berduka cita. Dan berilah kabar gembira kepada mereka, syurga yang dijanjikan untuk mereka yang istiqamah. Bila benda berat, kita sebut tadi istiqamah ni ada satu benda yang berat. Bila kita melakukan satu perkara yang berat, satu perkara yang besar, Allah akan bagi ganjaran yang sangat besar. Kita lakukan satu perkara yang besar, maka Allah akan bagi balasan ganjaran yang sangat besar di sisinya. Bagi syurga tuan-tuan, bagi syurga, yang kita sebutkan tadi namanya sama. Dalam syurga ada sungai, Allah sebut dalam Al-Quran, tajri min tahtiha al-anhar, dalam syurga ada sungai. Tapi sungai macam mana? Sungai Kelak ke, sungai Gombak ke, sungai Buloh ke, sungai apa? Kan? Namanya sama sungai, tapi airnya tak sama, nikmatnya tak sama. Pun Allah sebut dalam Al-Quran, apa nama? Masalul jannati allati wa'ada al-muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin, air yang jernih, sejernih-jernihnya, yang tidak berubah warnanya, tidak berubah rasanya.
wa anharu min khamrin lazzatil lisyaribin, dan juga di bawah syurga itu mengalirnya sungai-sungai arak yang tidak memabukkan. Kat dunia minum arak haram. Masa hidup ni kita nak minum arak, arak adalah minuman keras, minuman yang diharamkan dalam Islam. Tak boleh minum. Kan? Tapi dalam syurga Allah bagi, yang tak boleh tu Allah bagi dalam syurga, boleh minum. Bahkan di syurga ada sungai arak, boleh minum, berenang, mandi, lipat semua boleh. Terjun dalam syurga. Wa anharum min asali musaffa, dan dalam syurga juga ada sungai madu yang mengalir, dan madu itu tidak akan pernah rosak. Dan dia punya asali musaffa ni maksudnya dia punya ketulinan dia tu tidak diragui, tidak boleh dirosakkan. Madu kita banyak campur kan, letak sekejap semua dah urung. Offer madu kan, madu tak tahulah madu asli ke madu apa ke, madu tiruan, madu campur ke apa. Ni madu zaman kita. Dalam syurga tak ada. Ada sungai lagi. Macam kita sebutkan tadi, bila sebut syurga ni namanya sama, ada arak, ada sungai madu, ada satu lagi saya lupa. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'ma. So ada 4 sungai. Dalam syurga Allah sebut dalam Al-Quran ada 4 sungai. Sungai air yang jernih, sungai arak, sungai madu, dan sungai susu. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'ma. Sungai susu yang mengalir, lam yataghayyar, tidak akan berubah dia punya kenikmatannya. Susu ni kalau susu yang fresh ni, kalau fresh ni dia akan berbau sikit. Tinggal lama tak ada pengawet memang dia akan rosak. Dia akan rosak. Nak jual letak dekat kedai, kena letak bahan pengawet dulu supaya dia tahan. Itu pun letak tarikh luput, ada expired date. Kalau tak orang tak beli. Tengok susu ni dah expired date, balik-balik buka kotak nak minum, tengok dah basi, dah tak elok. Ini susu dekat dunia. Dekat syurga lam yataghayyar ta'mu, susu, sungai susu. Cuba bayangkan sungai susu berapa putihnya dia. Macam mana kita nak mandi sungai susu kan? Kita kat sini sungai teh susu kan? Sekarang kita ni sungai teh susu, keruh macam je. Terjun-terjun tengok bawah ada tumbuh ada kayu semua, ada batu. So sungai teh susu. Dekat syurga sungai susu, lam yataghayyar ta'mu, tidak akan berubah nikmat, warna dan kelazatannya. Allah nak bagi kepada syurga yang macam ni, yang ada sungai macam ni, Allah nak bagi kepada orang yang istiqamah. Dan yang keempat, terakhir kita sebut, istiqamahlah dalam berdoa kepada Allah. Istiqamahlah kita dalam berdoa kepada Allah. Apa sahaja yang kita minta, jangan sampai kita putus asa dengan Allah. Jangan sampai kita rasa putus rahmat, putus asa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semalam doa, hari doa, tahun lepas doa, minggu lepas doa, bulan lepas doa, tak dapat juga. Doalah. Mintalah lagi dan lagi. Jangan jemu untuk berdoa. Istiqamahlah dalam berdoa. Minta Allah tak bagi, minta Allah tak bagi. Mungkin belum sampai masanya. Belum masa yang sesuai. Ada orang doa minta nak anak. Ada orang minta nak kahwinkan anak, nak dapat jodoh. Ada orang minta doa nak dapat kerja. Ada orang yang dah dapat kerja minta nak naik gaji. Ada orang minta doa nak dapat lulus dalam peperiksaan, dalam pelajaran, cemerlang dalam pelajaran. Macam-macam, masing-masing ada doa masing-masing. Tapi jangan jemu untuk kita teruskan berdoa, teruskan istiqamah. Minta lagi dan lagi. Dah dapat, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum dapat lagi, teruskan berdoa, terus minta pada Allah. Ud'uni astajib lakum. Ini perintah Allah. Allah perintah supaya doa, minta pada dia. Ud'uni, Allah suruh doa pada aku, minta pada aku. Allah suruh minta. Kita ni kalau kita orang tak minta lagi orang tak minta lagi kita suka kan? Ini Allah minta pada kita. Allah suruh kita minta, Allah suruh kita minta pada dia. Kita ni kalau kita ni terbalik, kita ni suka minta pada orang. Kita ni suka minta pada orang. Orang tak bagi pun kita minta juga, kita paksa juga. Nak bagi tak nak bagi, nak bagi tak nak bagi kan? Kita paksa juga orang. Tapi ni Allah perintah pada kita minta pada dia. Ud'uni, tapi Allah janji apa? Astajib lakum. Aku akan makbulkan, akan mustajabkan. Cuma bila tu? Bila masa Allah nak mustajabkan tu, hanya Allah saja yang tahu. Cuma Allah nak tengok kesabaran kita dalam berdoa.
Allah nak tengok kesabaran kita, kesungguhan kita, istiqamah kita dalam berdoa. Minta tak dapat pun, minta tak dapat pun tak apalah, kan? Minta itu, minta ni semua tak dapat pun tak apalah, tak payahlah doa, kan? Doa benda lain lah pula, cari benda lain lah pula, ikhtiar benda lain lah pula, kan? Kita pergilah kepada makhluk. Doa, istiqamah dalam berdoa. So 4 perkara kita sebutkan tadi. Istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam ibadah kita, kemudian istiqamah dalam dakwah kita, pertama istiqamah adalah kita mengingati Allah, berzikir kepada Allah, mengingati Allah, kat mana saja kita berada, susah senang kita, apa masa sekalipun, sentiasalah kita istiqamah, sentiasa mengingati Allah. Kemudian istiqamah dalam beribadah, istiqamah dalam berdakwah, dan juga istiqamah dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istiqamah kita sebutkan tadi, malaikat, Allah kirimkan malaikat, Allah turunkan malaikat, jaga dia. Jaga dia daripada segala mara bahaya. Jaga dia untuk daripada segala benda yang ditakutkan. Dan Allah beri pesan, la takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut, malaikat jaga kamu. Malaikat jaga kamu, orang yang istiqamah ni malaikat jaga kamu. La takhafu wa la tahzanu. Dalam Quran Allah sebut 2 kali ayat ni. Dalam surah Al-Ahqaf Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dalam surah Fussilat Allah sebut, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. 2 kali Allah sebut dalam Quran, la takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, jangan berduka cita. Sebab orang istiqamah ni ganjarannya syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang kita dah dapat masuk syurga. Mintalah istiqamah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna katsira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.